Okay. So sebelum kita mula, bacalah doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, apa tadi? Saya punya YouTube. Kenapa saya tutup YouTube tadi? Ada lagi. Wafika. Sekejap Isi lambat ni. Dia lagi ni. Tak apalah. Saya tunjuk juga. Sekejap. Okey, sekejap. Dengar tak? Ke tersekat-sekat? Terletak di daerah Baling, seorang usahawan muda yang baru sahaja berumur 26 tahun berani menceburkan diri dalam bidang pertanian. Hari ini, Jelajah Jelapang akan membawakan anda untuk melihat sendiri. Okey. Screen sharing. Okay, nampak kan? Sekejap sorry. Okay. Okay, tengok dulu video ni Yang baru sahaja berumur 26 tahun berani menceburkan diri dalam bidang pertanian. Hari ini, dengar tak? Dengar kan? Okay. Jelajah Jelapang akan membawakan anda untuk melihat sendiri kejayaan adik Amirul Ashraf. Bilakah adik start mula perniagaan? Kita orang start pada 2015. Dah sampai sekarang dah masuk. Dia loading pula. Itu sebab saya guna screen recorder. Sekarang ni ada 5 orang pekerja. Mesti tak download dulu. Termasuk saya jadi 6 orang lah. Kalau ikutkan luas kawasan ni 20 relung. Lambatnya. Kalau
hektar 5.7 hektar. Isi bantuan kebanyakan pertanian. Bidang pertanian banyak bantu dari segi paip, dari segi bantuan isi, keboktar, baja. Dia guna sprinkler. So risiko tak? Siapa tak tahu sprinkler ni sprinkler. Risiko dia tu tak adalah teruk sangat. Just macam kalau ada musim apa tu kurang permintaan tu, kita punya sayur ni tak boleh buat keluar, so jadi macam tersimpan dalam kebun, so tak boleh buat apa tu. Macam tu je lah. Kalau yang lain tu tak okey lah sekat ni. Okey, hari-hari saya boleh bawa keluar antara 400 kilo ke 500 kilo setiap hari. Selalu hasil ni saya bawa 3 tempat, itu Bali, Bali. Terus dengan video ni. Pada Serai dengan Kuala Ketih. 3 tempat ni memang selalu hantar. Time dah paling busuk saya bersih kayaknya antara 4,000 ke 5,000. Lambat dah. Okey lah. Saya stres dengan benda yang lambat-lambat. Okey. Okay, daripada video tu kan, nak tengok umur 26 tahun dah boleh start bisnes sendiri. Dah boleh ada pekerja sampai 5 orang. Tu maksudnya dia punya cara pengurusan dia tu yang bagus lah. Okay, sekejap tiba-tiba saya macam blank. Apa benda tadi nak cakap? Okay. Jadi, macam mana kita nak buat kita punya pengurusan kita tu jadi terbaik. Macam ni. Kita perlu buat apa? Dengar tak? Ke tersekat-sekat? Dengar jelas. Okay. So apa yang boleh menyebabkan orang tu berjaya, awak rasa lah benda? Selain daripada pengurusan dia, apa dia lagi? Apa dia? Okay, kalau ni mungkin daripada segi dia punya perkiraan, dia punya kos semua yang digunakan. Sebab tu kita kena tahu berapa bajet yang kita perlukan. Semua tu kita kena kira. Sebab satu bajet tu sekarang ni mungkin dah mahal lah untuk petani. Sebab apa? Susah lah kalau dia hasilkan sendiri, tu lebih murah. Tak payah nak gunakan banyak modal. Okay. Jadi, apa dia? Macam perancangan strategik lah juga. Macam tu. Kita kena tahu macam mana kita nak beli. Kita kena carilah yang okey, yang murah. Lepas tu, apa lagi? Mungkin nak kira dia punya keuntungan apa semua tu. Betul tak? Kita kena kira lah untung rugi semua tu. So dengan belanjawan. So hari ni kita akan masuk untuk pengurusan rekod. Pengurusan rekod mana? Ni, sekejap saya share screen dulu.
Lambatnya. Kejap sebab saya record screen ni. So dia jadi macam like macam tu. Nampak tak? Nampak. Okey, pengurusan rekod Oh, nampaknya. Okey, ada dulu dia. Okey, ni pengurusan rekod. Okey, apa tu belanjawan? Okey, belanjawan ladang ialah rancangan untuk menggunakan sumber pengeluaran yang terhad supaya bidang usaha yang diceburi mendapat keuntungan yang maksimum. Kalau kita nak buat satu bidang usaha tu, kita kena tahulah untung rugi dia. Okay, perkataan bidang usaha ni memang selalu awak dengar nanti. Masuk exam lah. Antara NPM, belanjawan dengan pengiraan baja. Tu je yang kira-kira. Tak ada yang lain. Ni je 3 yang awak kena tahu. Sikit je dia punya formula. Tapi belanjawan ni banyak sikit lah dia punya formula. Okay. Ada yang lambatnya. Okay. Siapa tu? Aduh, dah lah lambat saya punya. Aiman. Tak memang suka buat hal Aiman, kenapa lambat Aiman? Cikgu dah nak nangis dah terima. Assalamualaikum. Salam. Okay, jom. Kita dah sampai faedah dah ni. Faedah menyediakan belanjawan. Dengar je. Mana muka cikgu? Selalu cikgu ada green screen. Tak, saya punya apa tu? Tak lagging lah. Saya kena tutup kamera dulu kot. Okay, baik. Sebab dia guna banyak ni kan. Okay, so apa dia faedah menyediakan belanjawan? Yang pertama, untuk membuat perbandingan antara beberapa jenis baka ternakan. Tu satu. Okay, kalau kita buat ternakan lah. Okay, kalau kita buat yang macam tadi tu, kita buat tanaman sayur-sayuran. Tu kita boleh tukar mungkin beberapa jenis baka tanaman. Okay, membuat perkiraan yang lebih sistematik, mengelakkan sesuatu perkara penting tertinggal. Okay. Kemudian mengawal kewangan bidang usaha supaya tak berlakunya kerugian. Okay. Kemudian mengurangkan risiko kerugian, menganggar kesan sesuatu teknologi atau tindakan seterusnya untuk membantu peladang memilih teknologi atau tindakan yang sesuai. Sekiranya digunakan, macam tadi tu dia gunakan sprinkler kan. Siapa pula yang masuk saya ni? Kejap tak apa, kita teruskan. Okay. Okay, teknologi tadi mungkin dia gunakan sistem IoT ke. Okay. So kat situ awak kena kesan kalau teknologi tu banyak gunakan modal, banyak berlakunya kerosakan. So itu boleh menyebabkan awak punya satu bidang usaha tu mengalami kerugian. Sebab tu kita kena tahu teknologi yang kita gunakan tu okey ataupun tak. Kalau tak okey, kita teruskan ataupun kita hentikan. Tapi kita tingkatkan lagi pengeluaran kita. Contohnya kita hasilkan, kita tambah lagi biji benih ke ataupun tak kisahlah, untuk kita bagi teknologi tu okey untuk bidang usaha kita. Tapi kalau terlalu banyaknya kerugian, so awak kena stop dulu teknologi tu. Contohnya sistem IoT tu lah. Okay, awak boleh, sistem IoT yang saya cakap dia kawal guna phone, and then semua tu suhu tanaman, suhu apa semua tu dia kawal. Okay. Sekejap, lepas tu. Okay, maklumat untuk menyediakan belanjawan. Okay, yang pertama, harga pasaran beberapa hasil. Yang kedua, sumber pengeluaran yang ada. Dan yang ketiga, kos sumber pengeluaran. Okay. Untuk sumber pengeluaran, contohnya macam tanah,
Okay, pekerja, modal, pengurusan. Okay, ini semua ni untuk ni lah apa tu pengeluaran yang kita akan kira nanti. Okay. Okay, ni adalah formula-formulanya. Ya Allah, dah nampak ke tak? Sebab dia colour putih kan? Saya minta maaf lah ya. Jelas. Jelas tak? Yang ni macam dekat bawah ni tak berapa nak nampak sangat sebab dia dekat dengan colour putih ni. Okay. Anggaran pendapatan macam nak kita nak kira. Okay. Kira anggaran kuantiti hasil kalikan dengan harga seunit hasil. Okay, kat sini nanti saya terangkan ada contoh lagi. Okay, anggaran kos. Anggaran kos kita tambahkan kos berubah dengan kos tetap. Okay, anggaran kos luar jangka 10% nanti kita akan kalikan dengan anggaran kos. Kita akan kira juga untuk kos luar jangka ni. Penting kos luar jangka ni sebab kalau ada berlakunya contoh kita punya sistem tu rosak. Sistem IoT kita rosak. So kos luar jangka ni boleh bantu untuk kurangkan berlakunya kerugian. Okay, anggaran perbelanjaan. Okay, anggaran kos tambahkan dengan anggaran kos luar jangka. Alamak kejap Kenapa? Okay. Okay. Sorry ya. Anggaran keuntungan. Okay, anggaran keuntungan ni kita buat anggaran pendapatan tolakkan dengan anggaran perbelanjaan kita. Okay, pendapatan ni nanti kita tolak dengan perbelanjaan. Okay, pulangan modal. Anggaran pendapatan bahagikan dengan kuantiti hasil. Ni pulangan modal dengan titik pulangan modal ni awak kena tahulah nanti nak kira. Senang je ni sebab bahagi je dua. Okay, titik pulangan modal pula anggaran perbelanjaan bahagikan dengan anggaran kuantiti hasil. Kedua-dua ni untuk kita tahu sama ada kita punya bidang usaha tu kita nak teruskan ataupun kita nak hentikan. Kalau berlakunya banyak kerugian, kita kena stop. Kalau sekiranya macam dia punya untung tu tak berapa nak okey sangat, so kita boleh tambahkan anggaran untuk satu unit jualan kita. Kita boleh tambah. Okey. Okey, apa tu kos berubah? Okey, kos berubah secara langsung dengan tingkat output. Ni kita punya sebagai contoh awak punya modal lah yang awak gunakan. Senang saya nak cakap. Kos berubah ni kita punya modal yang kita nak gunakan. Kalau kita tambah, so output kita pun bertambah. Kalau kita tambah modal tu, kita punya output pun bertambah. Okey, apa dia modal-modal ni? Tu macam biji benih ke, kita gunakan baka ternakan yang baik ke, tu semua tu kategori untuk kos berubah. Okey, kos tetap merupakan bayaran terhadap penggunaan input tetap. Okey, nanti kejap lagi awak tengok kalau saya terang kejap lagi. Sekarang awak tak faham. Okey, kos luar jangka. Okey, kos luar jangka ni adalah perbelanjaan tambahan selain daripada perbelanjaan jangkaan yang perlu ditanggung. Sebagai contoh yang saya cakap tadi, untuk berlakunya kerosakan sistem yang kita gunakan ke, so kita boleh backup dengan kos luar jangka ni. Okey, pulangan modal adalah pendapatan yang kita peroleh daripada setiap nilai ringgit. So bila kurang daripada RM1 kita punya pulangan modal, so kat situ kita ada kita boleh kat situ kita rugilah untuk kita punya bidang usaha tu. Kalau atas daripada RM1, tu kita okeylah kita punya bidang usaha tu kita boleh teruskan. Okay. Titik pulangan modal ni adalah harga minima setiap kuantiti hasil yang kita jual. Okay, sebagai contoh, kejap lagi saya tunjukkan nanti awak faham lah. Okay. Okay, kalau untuk pendapatan kasar, kat sini macam mana dia kira ni? Okay, dia kira untuk berapa kg semua ayam yang dia bela. Okay, contohnya ni 12,500 ekor kalikan dengan 2.5 kg. 2.5 kg ni untuk satu ekor ayam.
So dapatlah keseluruhan berat untuk ayam. Okey. Okey, harga seunit ni adalah harga 1 kilo. Berapa? So RM2.70 adalah harga untuk sekilo. Okey, RM2.07 ni kalikan dengan RM31,250 kg. Untuk dapatkan jumlah pendapatan kasar. Kita memang kena kira pendapatan kasar dulu baru semua ni. Okey. Kat situ baru kita boleh gunakan untuk bahagi untuk pengiraan pulangan modal. Hai, sekejap tak nampak nanti. Okay. Awak faham kan untuk pendapatan kasar ni? Boleh. Boleh lah. Mana boleh lah. Dia kena boleh. Macam tu. Faham kan? Boleh. Okay, boleh. Okay. So kalikan. Ya? Apa dia? Kenapa? Aiman, kenapa? Nak tanya ke apa? Cepatlah. Saya lihat. Okay. Boleh lihat, boleh buka mic. Okay. Okay, kos bahan. Kita kirakan dulu kos bahan. Okay, kos bahan yang kita gunakan adalah anak ayam umur sehari. Lepas tu makanan permulaan tu kita kena kira. Okay. Berapa ekor ayam? 12,500 untuk satu ekor anak ayam adalah RM1.10. Okay. Harga untuk satu ekor anak ayam adalah RM1.10. So kita kalikan dengan 12,500 untuk kira berapa harga untuk 12,500 ni. Okay. Faham tak? Saya rasa macam saya cakap tu balik sekarang ni. So saya pening. Okay, makanan permulaan. Okay, kita gunakan berapa beg? Kalau kat sini dia kirakan 220 beg yang digunakan. So harga untuk satu beg adalah RM50. Okay, jadi kalikan je RM50 kalikan 220 beg. So dapatlah harga untuk makanan permulaan yang dia telah gunakan. Okay, kemudian makanan pembesaran. Dia gunakan berapa beg? 785 beg. Harga satu beg tu pula RM48. RM48 ni kalikan je dengan 785 beg untuk dapatkan jumlah untuk yang digunakan untuk makanan pembesaran. Kemudian vaksin. Okey, vaksin ni yang ni dia tak gunakan vaksin. Dia tak gunakan berapa kuantitinya. Dia terus kirakan ni lah jumlah untuk vaksin yang digunakan. Okey. Sarap habuk papan. Okey, 600 beg. 600 beg kalikan dengan harga seunit. Satu beg tu harga dia RM1. Sarap ni tahu kan? Habuk papan. Okey. Kalikan dengan 600 beg dapatlah RM600 yang digunakan untuk sarap. Bil elektrik, bil air, ni semua dia kira. Dia masukkan sekali. Okey, kemudian gaji pekerja. Gaji pekerja digunakan berapa orang? 3 orang. Seorang pekerja dibayar RM1,000. So dapatlah jumlah yang digunakan untuk gaji pekerja, dia bayar untuk gaji pekerja ni adalah RM3,000. Okey, kemudian awak tambahkan je daripada sini 13,000 ni sampai 3,000. So dapatlah untuk kos bahan yang dia gunakan. Okey, kemudian kos tetap. Okey, kos bahan ni sama je dengan kos berubah kejap lagi ada yang tanya pula, apa benda tadi kos berubah? Kejap lagi awak pening. So kos berubah ni adalah sama je dengan kos bahan. Okey, kos tetap contohnya kita gunakan kita sewa tanah. So kita tak perlu bayar cukai ni apa semua sebab pemilik tanah tu yang bayar sendiri. Cuma kita kena bayar dia punya harga untuk sewa tanah kalau kita sewa tanah tersebut.
Okay, kalau tanah tu milik kita, kita cuma bayar cukai tanah. Okay, kemudian susun nilai peralatan RM5,000 kalikan dengan 10%. Okay, kalikan je dengan 10%, so dapatlah RM500. Biasanya dia akan bagi untuk harga susun nilai peralatan ni tadi. Okay, so kali semua. Yang ni kenapa RM69,000? Okay, sebab ditambahkan RM68,770 ni dengan kedua-dua ni. So dapatlah RM69,280.50. Inilah. Okay, dia tambahkan 68 dengan ni. So dapatlah 69 ni. Okay, nampak tak? Faham tak Nampak. yang 4 ni? Nampak. Okay. Kemudian dia kira pula kos luar jangka. Macam mana kita nak kira kos luar jangka? Kita kirakan 10% ni tadi darabkan dengan RM69,000. So dapatlah RM6,928.05. Inilah harga untuk kos luar jangka. Okay. Lepas tu jumlah perbelanjaan. Macam mana nak kira jumlah perbelanjaan? Just tambah je. Okay. Kalau kat sini awak jadi pening. Sebab apa dia tak gunakan yang ni. Dia buat satu-satu. 68,770 tambah dengan 510 untuk dua ni. 510, 50 sen. Tambah pula dengan kos luar jangka. RM6,928.05. So itu untuk jumlah perbelanjaan. Harga untuk kos untuk jumlah perbelanjaan ni adalah RM76,208. Betul lah RM8. Okay. Okay, so macam mana kita nak kira keuntungan pula? Okay, kita dah kirakan pendapatan kasar ni tadi. Inilah function untuk pendapatan kasar. Kita nak kira keuntungan. Okay. Jadi RM84 ni kita tolakkan dengan 76. 76,000 ni. RM84 lah. RM84,000. Tolak dengan 76,000. So dapatlah RM8,166.50 untuk keuntungan dia. So untunglah juga kan. Nampak kan dia punya untung ni. Okay. Faham tak part ni? Ke ada yang tak faham lagi? Ada yang tak faham tak untuk yang keuntungan ni? Dia just kira yang boleh dapat kan. Apa dia? Dia just kira yang macam perbezaan tu dia kira-kira. Lepas tu nanti pendapatan kasar ni awak tolakkan je dengan jumlah perbelanjaan yang awak kira semua ni. Kiranya awak tolak. Macam mana saya nak cakap bahasa yang mudah? Okay, pendapatan kasar ni awak tolakkan dengan semua modal yang awak guna ni. Faham tak? Macam tu. Termasuklah kos luar jangka ni. Okay. Modal awak termasuk dengan kos luar jangka. Saya nak bagi bahasa yang mudah. Okay, kemudian pulangan modal. Okay, apa dia pulangan modal? Awak bahagikan pendapatan kasar dengan awak punya jumlah perbelanjaan. Okay, kalau awak tengok kat sini dia ada bagi untuk pengiraan pulangan modal. Anggaran pendapatan bahagikan dengan anggaran kuantiti hasil yang kita gunakan. Okay. Sebab tu kena hafal dia punya formula. Yang tadi tu semua formula untuk belanjawan. Okay, bila awak dah selalu buat latihan, so secara tak langsung awak boleh ingat semua formula tu. Okay, kemudian dia cakap pulangan modal ni dia dah bahagi dapat RM1.11. Kat sini, okay, apa dia maksud pulangan modal tadi? Okay, pulangan modal adalah pendapatan yang diperoleh daripada setiap nilai ringgit yang dilabur. Jadi kalau kurang RM1 untuk pulangan modal ni, awak punya bidang usaha tu rugi. Faham tak? Tu untuk pulangan modal.
Kalau dia kurang daripada RM1, dia rugi. Kalau lebih daripada RM1, ni RM1.11. So dia tak rugilah, dia okey lagi lah ni. Tapi lagi sikit je ni. Lagi sikit lagi nak rugi. So kita kena buat apa? Nak bagi kita punya bidang usaha tu tak rugi, kita tambahkan untuk pendapatan kasar ni. Berapa kita nak jual untuk 1 kilo? Kita tambahlah RM2.8 ke. Kita tambah sikit je, tak banyak. Jangan lebih-lebih nanti riba pula. Okey? Okey, kemudian titik pulangan modal. Okey, titik pulangan modal ni macam mana? Awak bahagikan 76,000 jumlah perbelanjaan ni awak bahagi dengan apa? Kejap, awak tengok. Anggaran perbelanjaan tadi awak bahagikan juga dengan kuantiti hasil. Saya rasa macam sama je ni dengan ni. Ni. Betul lah. Ni pendapatan, ni perbelanjaan. Astaghfirullahalazim, mata saya. Keronya pagi ni. Okey. Anggaran perbelanjaan bahagikan dengan anggaran kuantiti hasil. Okey. Okay, anggaran pembelanjaan ni tadi berapa? 76,000 bahagi dengan kuantiti hasil. 31,000 Anggaran kuantiti hasil yang dimaksudkan ni berat dia. Biar betul lah buku ni. Astaghfirullahalazim. Kejap sebelum awak keliru, saya tak nak kelirukan awak. Saya yang tersilap tulis kat sini. Yang ni anggaran pendapatan bahagikan dengan anggaran perbelanjaan. Yang ni yang betul. Anggaran perbelanjaan bahagi dengan anggaran kuantiti hasil. Faham tak? Yang ni dah tersilap tau. Saya tak nak bagilah slide ni. Saya pun ingat nak bagi tadi. Okay. Ni PDF ni. So saya tak boleh nak betulkan. Okay. So yang ni pulangan modal tadi. Anggaran pendapatan bahagi dengan anggaran perbelanjaan. Lepas tu titik pulangan modal ni pula anggaran perbelanjaan bahagi dengan anggaran kuantiti hasil. Kuantiti hasil